الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini, dan saya minta maaf pada saya terlewat sebab saya daripada Penang baru turun daripada Penang. Sebab semua naik kapal terbang dia sakit telinga. Jadi saya tak berapa nak sini tak dengar. Jadi kalau saya tumbang lagi tuan-tuan dekat di hospital. Baik. Kita berhenti pada hadis yang ke-94. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar la u'tiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtu al-imarata illa yawma idin fatasawartu laha raja'an an ud'a laha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fa'a'tahu iyyaha wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftaha Allah 'alayk. Fasara Ali shay'an thumma waqafa wa lam yaltafit fasaraqa ya Rasulullah ala madha uqatilu an-nas qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa idza fa'alu faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah bercerita kepada kita tentang peristiwa yang berlaku pada hari Khaybar. Maka kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita pada hari Khaybar. Nabi sebut satu perkataan pada hari Khaybar. Hari Khaybar ni hari apa? Orang Arab Palestin selalu duk jerit, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Hari ni orang Palestin bila gaduh, bila perang dengan Yahudi, dengan Israel, mereka akan seru, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Tentera Muhammad akan kembali. Khaybar adalah satu perperangan yang berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Tuan-tuan, kalau kita baca sirah Nabi, perjuangan Nabi ni tak berhenti. Kadang-kadang orang tanya kat saya, Ustaz, tak penat Ustaz? Pagi tadi pukul 5.30 dah keluar pergi airport, kan? Petang balik, malam kuliah. Saya kata, penatlah juga. Tapi kalau kita baca sirah, sebenarnya Nabi ni lagi tak duduk diam. Sebelum daripada hijrah 13 tahun kena lanyak kat Mekah. Lepas hijrah, hijrah ni benda besar, tinggal bumi, tak balik-balik, duduk dalam keadaan orang asing di bumi Madinah, tak balik-balik, tak rehat juga. Ada orang kadang-kadang dia pindah lepas tu rehat lah. Dah, tak rehat. Daripada tahun pertama hijrah sampailah tahun ke-9 hijrah,
Ke-10 Hijrah, perang Tabuk. Ada saja perang yang berlaku setiap tahun dalam hayat Nabi SAW. Maka di antara perang yang berlaku ialah perang Khaybar yang berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Apa sebab perang ni berlaku? Bila orang kata perang Khaybar ni, apa dia? Perang Khaybar ni adalah perang yang berlaku di antara Nabi dan orang Yahudi yang duduk di Khaybar. Khaybar ni berada di antara Madinah dan Syam, satu kawasan utara Madinah. Kawasan utara Madinah yang sangat subur, yang mana Aisyah kata lepas daripada Nabi dapat tawan Khaybar ni, dia kata al-an nashba'u minat tamam. Dia kata sekarang ini kami telah kenyang dengan tamar. Kami telah kenyang dengan tamar. Maksudnya sebelum ni orang-orang Islam makan tak berapa nak kenyang. Walaupun mereka tu golongan yang dimuliakan Allah, tetapi dia tak kenyang manalah. Kerana Aisyah kata ma syabi'alu Muhammad min khubzin thalatha ayyamin mutataliyat. Tidak pernah keluarga Nabi Muhammad ni kenyang dengan roti 3 hari turut-turut. Biasanya 3 hari, lepas tu lapar balik. 2 hari, lapar balik. Tu kehidupan Nabi. Kita ni kenyang tiap hari, lupa bila lapar kan? Baik. Perang Khaybar ni berlaku dia agak unik. Biasanya perang-perang yang Nabi pergi perang, dia berlaku dalam keadaan mesti orang Quraisy cari pasal, ataupun orang kafir cari pasal. Dia orang yang nak serang Nabi, Nabi tahan. Inilah yang berlaku dalam perang Badar, inilah yang berlaku dalam perang Uhud, inilah yang berlaku dalam mana-mana peperangan, kecuali perang Khaybar ni agak sedikit unik. Kerana peperangan ni Nabi pergi serang Yahudi. Maka ulama bincang, pasal apa Nabi pergi serang Yahudi? Nabi serang disebabkan Yahudi Khaybar ni yang menyebabkan Nabi dikepung di Madinah sewaktu perang Khandaq. Yahudi ni lah yang pergi himpun orang-orang Arab sekeliling semenanjung Arab untuk serang Nabi, sehingga Nabi terpaksa korek Khandaq, korek parit. Yang mana perikatan ataupun pakatan golongan musyrikin, golongan kafir ini dipanggil sebagai Al-Ahzab. Yang mana bila kita takbir, sebahagian takbir raya seperti mana yang disebut oleh Imam Syafi'i, dan dalam sunnah, dalam hadis disebut bila mana kita panjat Bukit Safa kita baca la ilaha illallah wahdah nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Yang mana disebut wa hazamal ahzaba wahdah, wa hazamal ahzaba wahdah, maksudnya Tuhan yang telah mengalahkan pakatan-pakatan orang kafir yang berpakat nak lawan Nabi di Madinah, dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila mana orang Yahudi ni dia yang berpakat, maka lepas daripada tu Nabi kata tak boleh jadi. Kita tak boleh biarkan orang Yahudi ni duduk di sini dalam keadaan dia pernah langgar perjanjian damai. Sepatutnya dia bersama dengan kita, kerana Nabi dah ambil perjanjian piagam Madinah dengan orang Yahudi. Tak boleh nak perang dengan Nabi, tapi dia orang pakat dengan orang musyrikin untuk lawan Nabi. Nabi ambil tindakan. Maka Nabi pergi serang mereka ni. Nabi pergi serang. Cuma Khaybar ni dia ada dia punya kubu, dia ada dia punya bandar, maksudnya pintu gerbang yang sangat besar. Tak boleh nak tembus pada awal je. Mula-mula Abu Bakar pergi tembus, tak celui. Lepas tu Umar pergi cuba nak menembusinya, juga tak celui. Tak celui. Nabi kepung selama beberapa hari. Ada riwayat kata 15 hari, ada riwayat kata 16 hari.
Ada riwayat kata 20 hari Nabi kepung Khaybar. Dan akhirnya Nabi sebut perkataan ni. Nabi kata, la'u'tiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku akan beri panji ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahallahu ala yadayhi, yang mana Allah akan membuka pintu Khaybar ini di atas tangan, di atas dua tangannya. Tuan-tuan, dalam perang ni Abu Hurairah baru masuk Islam. Dia baru sampai. Dia daripada kabilah Dos di luar Madinah. Dia sampai kat Madinah, dia cari Nabi. Mana Nabi? Kata, aku baru masuk Islam. Ada riwayat kata dia dah masuk Islam lama tapi baru pindah. Ada khilaf di kalangan para sarjana sejarah. Tapi nak katanya Abu Hurairah baru pindah ke Madinah. Pindah sampai kat mana tengok Nabi tak ada. Mana Nabi? Maka orang yang menjadi wakil khalifah pada masa tu, dia kata Nabi tak ada. Nabi pergi Khaybar. Dia terus ke Khaybar. Dia terus pergi Khaybar dan dia berjumpa dengan Nabi SAW. Maka sebab tu kita tengok Abu Hurairah dia riwayat hadis. So ini mungkin hadis pertama yang Abu Hurairah dapat secara langsung daripada Nabi. Dan dalam perang ni juga Ja'far bin Abi Talib balik daripada Habsyah. Sorry tuan, saya batuk tadi. Terganggu sikit lah. Dalam perang ni juga Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Ali bin Abi Talib, balik daripada Habsyah. Kerana dia orang pergi ke Habsyah, berhijrah untuk kali pertama. Mereka kekal di sana sehingga pada tahun ke-7 hijrah baru dia orang balik. Bila dia orang balik, Nabi ucap selamat datang dan Nabi cium mata Ja'far. Ja'far ni Nabi pernah kata kat dia, Ashbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, engkau ni dari sudut bentuk badan, bentuk tubuh dan juga akhlak sama macam aku. Jadi Ja'far seronok lah. Maka ulama kata, kita ni bila dengan kawan dan sahabat lama yang kita lama tak jumpa, so bila kita jumpa, lama tak jumpa, bila kita jumpa, para ulama kata bolehlah kita peluk kawan kita kan, sahabat kita. Kita tak jumpa lama kan dia, lama sangat tak jumpa, setahun, 2 tahun tak jumpa. So bila kita jumpa, boleh cium mata ke kan, ataupun peluk ke boleh, berdasarkan hadis ini. Dan ada satu hadis lagi dalam riwayat Tirmizi yang mana Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin Harithah, yang mana Zaid bin Harithah baru sampai ke Madinah, lama dia bermusafir. Bila dia sampai ke Madinah, Nabi tarik baju dia, Nabi peluk dia dan Nabi cium dia. Kerana Zaid ni anak angkat Nabi. Boleh lah. Tapi laki dengan laki lah. Laki dengan perempuan kena kahwin dulu lah. Kena terang kat tu lah. Dia orang guna hadis tu susah juga. Tapi kalau hari-hari jumpa, peluk lah. Baru minggu lepas jumpa, peluk lah. Tak. Tidak digalakkan. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi juga, yang mana sahabat bertanya Nabi, ya Rasulullah, inna ahadana yalqa akhahu ayanhani lahu. Qala la. Qala ayaltazimuhu wa yuqabbiluhu. Qala la. Qala ayusafihuhu. Qala na'am. Nabi kata, setiap daripada kami ni kalau berjumpa dengan saudara dia, adakah dia tunduk dengan saudara dia? Tunduk. Jumpa je tunduk. Bukan kata lama, sekejap pun tunduk. Boleh tak? Ya Rasulullah. Dia kata tak boleh. Sebab tu para ulama dia kata tak boleh tunduk orang kan. Tak boleh kita bila jumpa tunduk.
dengan kadar rukuk tak boleh. Tapi kalau tunduk nak cium tangan tak boleh. Cium tangan ayah, cium tangan mak, dia bukan tunduk saja, dia tunduk nak cium tangan. Yang tu beza sikit lah kan? Tapi kalau jumpa tunduk ni tak bagus. Salam, okey. Lepas tu sahabat tanya, bila Nabi kata tak boleh nak tunduk, boleh tak dia peluk ataupun dia cium? Nabi kata tak boleh. Salam okey. Salam okey. Ini khas untuk orang yang biasa jumpa. Maksudnya orang yang tadi baru jumpa, baru sarapan jumpa, lepas tu Zuhur jumpa balik, salam je lah. Tapi kalau lama tak jumpa, disyariatkan ataupun dibenarkan untuk peluk dan cium. Kerana Nabi pernah buat pada Ja'far bin Abi Talib. Dalam perang ni juga tuan-tuan, dalam perang ni juga berlaku, perang ni banyak cerita berlaku. Dalam perang ni juga Nabi diracun. Nabi kena racun. Lepas daripada Nabi berjaya buka kota Khaybar, dia pakat dengan orang Yahudi. Jadi ada seorang perempuan daripada kalangan Yahudi, dia panggang kambing, dia potong kambing, dia masak kambing. Lepas tu dia tanya dekat para sahabat, Nabi ni kalau makan kambing dia suka bahagian mana? Sahabat kata dia suka bahagian betis. Nabi kalau makan kambing dia suka bahagian betis. Bukan sebab makan betis tu sunat, tak. Tapi sebab Nabi suka tu sebab Nabi tu insan. Ada orang yang makan kambing dia suka bahagian kepala, ada suka bahagian tengkuk, ada suka bahagian belakang. Itu pilihan masing-masing lah kan. Tapi saya tak pilih, semua okey. Nabi dia suka bahagian betis, kerana mungkin daging di situ lembut sikit lah kan. Maka bila dia tahu Nabi suka makan bahagian betis, dia racun semua daging kambing yang dia masak. Tapi tang bahagian betis dia bubuh racun lebih. Dia ni Yahudi. Bila Nabi nak makan daging tu bagi tahu kat Nabi, jangan makan aku beracun. Maka Nabi halang sahabat-sahabat daripada makan. Rupanya dalam ramai-ramai sahabat tu ada seorang makan dulu. Nabi tak sempat larang, Nabi makan. Sahabat lain tak sempat makan. Mungkin baru nak selak kan. Nabi kata jangan makan, aku dah kunyah, Nabi kata. Tapi aku tak telan lagi. Sahabat ada seorang, nama dia Bishr ibn Bara. Dia bukan hanya kunyah, dia bertelan terus, dan akhirnya dia mati. Dia mati disebabkan racun. Nabi dia cuma kunyah, daging tu bagi tahu aku beracun, dan Nabi luahkan. Maka Nabi pergi tangkap Yahudi. Perempuan Yahudi tu Nabi tangkap. Siapa yang buat ni? Dia kata, aku nak test je. Sebab orang kata engkau ni Nabi. Kalau engkau Nabi, dah tentu Allah Ta'ala akan bagi tahu, datang wahyu kata daging ni beracun. Jadi betul lah engkau ni Nabi, sebab kau tahu. Tak ada orang tahu, melainkan aku dengan kambing ni. Maka akhirnya dia masuk Islam. Perempuan tadi ni, akhirnya dia masuk Islam. Cuma ulama sejarah berbeza pendapat. Dia masuk Islam ni, adakah hukuman bunuh dia tu gugur ataupun tidak? Sebab dia dah bunuh orang. Dia kena bunuh ke tidak? Kena qisas ke tidak? Sebahagian ulama kata Nabi serahkan dia kepada keluarga sahabat yang mati. Maka keluarga sahabat yang mati tu maafkan dia. Ada yang kata tak, dia bunuh orang dalam keadaan dia kafir, dalam keadaan berperang, maka dia tu dianggap sebagai hirabah. Dia buat kerosakan. Hukuman dia kena potong tangan kanan, kaki kiri secara bersilang, ataupun kena salib. Itu hukuman dia.
Tapi oleh kerana dia masuk Islam, al-Islamu yajubu ma qablah. Islam mengampunkan dosa-dosa yang dia buat masa dia kafir. Maka pandangan ni dipilih oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dia kata sebenarnya Nabi maafkan dia, maka dia tak dibunuh berdasarkan dalam hadis riwayat Muslim. Dia tak dibunuh sebab dia masuk Islam. Okey. Maka bila dia tak boleh nak tembus kubu Khaybar, Nabi kata, la'utiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku akan bagi panji perang ini untuk misi tembus kubu ini kepada seorang lelaki. Nabi tak sebut nama. Lelaki yang dia cinta Allah dan Rasul, supaya Allah bukakan kubu ni melalui tangan dia, melalui jasa dia. Apa kata Umar? Umar kata, qala Umar radhiyallahu anhu, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Umar bila dengar perkataan Nabi ni, dia kata, aku tak pernah rasa cinta dengan jawatan melainkan pada hari ni lah. Bukan sebab Umar tu gila jawatan, tak. Ada orang kadang-kadang dia gila jawatan, dia tu idea apa pun tak ada, kemampuan pun tak ada, nak jadi pemimpin pun orang tak nampak kemampuan, tapi cerita kemat, sokonglah saya kerana saya Islam, Islam adalah saya. Siapa tak sokong saya, maka terkeluar daripada Islam. Tak boleh gitu. Islam ni dia kata nak jadi pemimpin bukan hanya dengan slogan Islam. Kena al-qawiyul amin. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau nak beri upah, termasuk pemimpin, adalah yang kuat dan amanah, yang ada idea, bukan hanya slogan saja. Orang tanya kat saya, kenapa siapa tak jadi pemimpin? Kenapa siapa tak bertanding? Saya kata saya tak mampu. Sebab kadang-kadang kita tegur juga kan. Tegur kawan-kawan ni kadang terlebih lajak, kita tegurlah sikit. Dia kata susah nak kau cakap je banyak, masuk bertanding lah jadi pemimpin senang. Tuan-tuan, bukan semua orang layak jadi pemimpin. Abu Dhar walaupun saleh, dia tak jadi pemimpin. Nabi tak bagi dia. Nabi kata, ya Abu Dhar innaka dha'if. Wahai Abu Dhar, engkau lemah dalam pimpinan, engkau lemah dalam politik, engkau lemah dalam jawatan. Ni benda yang kita kena terima. Bukan semua orang layak untuk jadi pemimpin walaupun dia orang baik. Jadi Omar ni dia kata, aku tak pernah cinta dekat jawatan melainkan hari ni. Tapi dia cinta jawatan tu bukan sebab dia nak kelebihan apa, bukan sebab dia nak kepentingan peribadi dia, bukan sebab dia nak makan lauk banyak, dah. Tapi dia dengar Nabi kata, aku akan berikan panji ini kepada seorang lelaki yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul. Dan juga Allah akan buka kubu ni melalui tangan dia. Maksudnya Umar dia fikir apa? Nabi janji dua kelebihan bagi orang yang dapat panji ni. Orang yang dapat jawatan ni, orang yang dilantik untuk mengetuai misi ni akan dapat dua jawatan. Akan dapat dua kelebihan, Akan dapat dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, benar dia cinta pada Allah dan Rasul. Maksud cinta pada Allah dan Rasul itu diakui oleh Nabi. Kadang-kadang kita ni ada yang kata cinta pada Allah dan Rasul, tapi belum tentu lagi adakah cinta itu benar-benar cinta ataupun cinta palsu. Betul kan? Kadang-kadang kita rasa kita cinta, tapi cinta tu cinta palsu, cinta buat-buat, cinta yang tak ikut metodologi yang betul. Maka orang yang Nabi akan bagi panji ni, orang yang Nabi lantik dengan jawatan ni, Nabi sendiri beri jaminan dia cinta pada Allah dan dia cinta pada Rasul. So dapat jaminan Nabi. So Umar kata, best ni kau dapat ni. Confirm Nabi approve aku cinta pada Allah dan Rasul. Satu. Yang kedua, Nabi kata, yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan buka kubu ni melalui tangan dia. Umar fikir apa? Umar fikir, kalau aku dapat buka kubu ni, maka setiap hasil yang dapat daripada bumi ni dan setiap orang yang menjadi Muslim disebabkan oleh terbukanya kubu ni, aku akan dapat saham. Tuan-tuan,
Tadi masa dekat Penang, masa dalam perjalanan nak pergi airport balik, sahabat saya tanya lah, yang mengirim tu, dia tanya, dia kata, Doktor masa belajar kat Jordan dulu kawan-kawan ramai? Saya kata ramai lah kawan. Yang budak Malaysia ramai? Ramai kan? Dia orang sekarang buat apa? Tak dengar pun, tak kenal pun. Saya kata ada yang cikgu, ada yang jadi pensyarah, tapi dia orang, yalah mungkin orang ceramah tu. Dia kata, siapa dalam ramai-ramai tu tengok doktor seorang kan, nampak menonjol sangat. Saya kata saya pun tak tahu, mungkin berani terlebih kot. Dia kena tanya kameraman tu pasal apa nak tanya 3 kamera tak? Mungkin saya berani terlebih, jadi kameraman pun syok lah nak rakam. Dia kata tu, tak, tapi tak semua orang berani. Tak semua orang berani nak cakap benda yang dia belajar. Berapa ramai orang mengaji, tapi bila keluar daripada tempat pengajian, dia fikir tentang kedudukan dia, dia fikir tentang kepentingan dia, dia fikir tentang reputasi dia. Tapi Allah tak. Saya tak kata saya bagus lah, tapi paling tidak, tuan-tuan, orang tanya kat saya, kata, kau tak pening ke orang saya kata kau macam-macam? Saya kata dulu pening juga lah, tanya isteri saya kat belakang. Dulu mula pening dia cakap saya pun macam, dia kata itu stres lah tu, kena kutuk kat Facebook lah tu. Tapi lama-lama dia jadi lali dah kan. Sebab kita fikir apa? Kita fikir, tuan-tuan, satu orang dapat hidayah disebabkan kita, itu nikmat yang paling besar. Saya pergi Penang. Saya ni selalu pergi Penang. Sampai orang kata, dia orang Penang, orang Perak. Perak dah marah dah saya. Saya pergi Penang je. Minggu lepas kami pergi Penang. Ada satu forum 4 mazhab. Lepas forum, datang 3 orang hamba Allah. 1 orang muda, 1 orang pertengahan umur, 1 orang agak berumur sikit. Mula-mula datang budak muda. Lepas program dia datang salam. Dia salam, dia cium tangan saya. Dah lah baru makan nasi kandar, segan jugalah kan. Dia cium tangan. Saya kata, pasal apa ni? Dia kata pun, kita tak mati dengan cacian orang, dan kita tak bertambah sihat dengan pujian orang. Jumpa orang nombor 2, dia berumur sikit. Dia kata, ni ustaz, saya nak minta maaf kepada ustaz. Dia pasal apa? Dulu ni saya dengar cerita daripada ustaz ni, cerita tentang ustaz ni daripada orang lain, tapi saya tak puas hati. Saya memang kutuk ustaz gila-gila, tapi tak syarotlah. Tapi kutuk lah, mengelirukan masyarakat, kacau masyarakat, pecah belahkan masyarakat, sehingga terdetik hati saya nak tengok 44 video doktor punya. Dia tengok 44 video saya kat YouTube. Saya baik ada kameraman ni, dia orang tolong rakam. Dia kata dia dengar 44 video. 44 video, saya tak nampak apa yang orang kata pada saya tu betul. Berbeza. Dan hari ni saya banyak ambil manfaat daripada apa yang doktor sebut. Ada silap lah, saya manusia kan, tapi secara keseluruhan macam tu dia sebut. Saya kata saya maafkan, tak ada masalah. Datang nombor 3, dia kata saya banyak belajar daripada. Tuan-tuan, bila kita dengar benda-benda ni, bukan kita bangga diri tak, tapi kita rasa bersyukur. Sebab itu Nabi kata pada Ali bin Abi Talib, Nabi kata, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an takuna laka humurun na'am. Kalau Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki melalui jalan kamu, itu lebih baik daripada kamu mendapat unta merah. Unta merah ni maksud unta yang mahal di sisi orang Arab. Harta yang paling bernilai di sisi orang Arab ni unta merah. Nabi kata kalau kamu dapat unta merah, tidaklah begitu berharga melebihi daripada Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki melalui jalan kau. Bila saya berdepan dengan situasi tu, tuan-tuan, walaupun dia mengaku dia carut kat saya, tapi tuan-tuan, kita boleh maaf anytime, kerana kita gembira bila mana dia menghargai sunnah Nabi. Baru kita rasa Nabi kata lebih baik daripada unta merah. Kita rasa sungguh. Sebab tu kadang-kadang dakwah ni kena fikir juga tentang
orang yang didakwahkan. Memang betul lah istilah kita kata, kita usaha hidayah Allah bagi kan. Tapi kena fikir macam mana nak bagi orang tu jinak dengan kita. Kena fikir. Kerana satu orang dapat hidayah melalui jalan kita, besar nikmat. Maka Umar dia fikir yang ni. Umar kata, aku tak pernah suka dengan jawatan melainkan hari ini. Sebab dua kelebihan yang Nabi janji. Pertama, cintakan Allah dan Rasul dengan approval Nabi, dengan cop siring yang Nabi bagi. Clear, asli, cop KDN lagi. Beli yang ori, maksudnya cinta dia ori. Nabi cop. Dan yang kedua, memberi hidayah kepada orang melalui jalan dia. Maka Umar kata apa? Fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Dia kata, maka aku ni, bila Nabi sebut perkataan tu, tak lama kemudian aku pun tengok Nabi. Lepas tu kejap-kejap aku tengok Nabi. Mudah-mudahan Nabi panggil aku. Sebab Nabi kata nak bagi kan. Mungkin yang tu aku lah kot. Kejap-kejap aku pergi jumpa. Kejap-kejap aku pergi jumpa. Bukan kata Umar saja. Semua orang yang dengar perkataan Nabi ni semua pakat duk tak lena tidur malam. Siapa Tuan-tuan tu sahabat Nabi. Tapi kalau kita mungkin tak heran kan. Kalau kita kat nasib baik bukan aku kan. Sebab nak pergi buka kubur ni, kubur besar. Tuan-tuan pernah tengok cerita Barat dan Troy kan. Kan dia punya kubur besar kan. Bukan macam tu lah. Kubur zaman dulu bukan senang nak buka. Pintu dia kecil lah. Atas tu ada panah bagai. Maka sahabat dia duduk tunggu. Umar duduk tunggu. Maka fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib. Maka Nabi pun panggil Ali bin Abi Talib. Nabi panggil Ali. Nabi kata, fa'atahu iyaha, kata Abu Hurairah. Maka Nabi pun bagi panji ni pada Ali. Nabi dalam riwayat yang lain Nabi tanya, Ali mana Ali? Sahabat kata, Ali ada, dia sakit mata. Ali sakit mata masa ni. Maka Nabi kata panggil Ali. Nabi ludah kat mata Ali. Ali kata lepas Nabi ludah kat mata aku, terus jadi sembuh. Rasa macam tak pernah sakit. Itu mukjizat Nabi lah. Kalau saya ludah kat mata tuan-tuan, melempang saya dapat kan. Yang tu mukjizat Nabi lah. Dia ludah kat mata Ali jadi sembuh. Kemudian Nabi kata pada Ali, imshi wala taltafit. Jalan terus, jangan pandang belakang. Hatta yaftahallahu alaik, sehingga Allah membuka pintu kubur ini untuk kau. So Ali pun pergi. Fasara Ali syai'an. Dan Ali pun jalan. Dia jalan sekejap, lepas tu dia summa waqaf. Dia berhenti. Walam yaltafit, tapi dia tak pusing. Dia berhenti je, menghadap ke kubur belakang dia Nabi. Fasara, dia pun menjerit, ya Rasulullah. Pasal apa dia tak patah balik? Sebab Nabi kata jangan pandang belakang. So dia ikut arahan Nabi lah. Dia dah jalan, rasa nak tanya, tapi oleh kerana tadi arahan Nabi jangan pandang belakang, so dia tak pandang. Sebab arahan Nabi ni agama. Kalau arahan ustaz lain cerita. Kadang ustaz suruh buat lain, kita buat lain, itu tak ada masalah. Arahan ustaz tak semesti arahan agama, tapi arahan Nabi adalah arahan agama. Maka Nabi kata jangan pandang belakang. So dia dah berjalan, dia rasa nak tanya sesuatu, dia pun tak pandang belakang, dia berhenti. Sebab Nabi tak kata jangan berhenti. Kalau Nabi kata jangan berhenti, okey, dia berhenti. Sebab Nabi kata tak ada pun kata jangan berhenti, so dia berhenti. Dia kata, ya Rasulullah, ma'ala madha uqatilun nas, aku nak perangi manusia ni atas sebab apa? Zahir daripada kisah ni, Nabi pergi serang Yahudi Khaybar ni tanpa Nabi beri amaran dulu.
Peristiwa ni sama macam peristiwa Bani Mustaliq. Ada satu perang, nama dia perang Bani Mustaliq. Nabi perang dengan satu bangsa Arab, satu kabilah Arab yang langgar perjanjian juga. So Nabi serang dia dalam keadaan dia orang ni pergi bercucuk tanam, tak tahu Nabi datang. Maka sebahagian pengkaji sejarah seperti Syekh Muhammad Ghazali, dia kata hadis ni tak sahih walaupun ada dalam Sahih Bukhari. Sebab dia kata mustahil Nabi nak pergi serang orang dalam keadaan tak bagi amaran dulu. Tapi sebenarnya hadis ni sahih. Di sisi majoriti ulama, hadis ni sahih. Sebab apa Nabi tak bagi amaran? Sebab dakwah Islam dah sampai kat mereka. Dakwah Islam dah sampai dah. Tapi mereka memusuhi Islam. Maka Nabi serang dalam keadaan mereka tak sedar, sebagai balasan ke atas mereka. Sebab mereka memusuhi Islam, mereka memerangi Islam. Sebagai balasan tu, maka Nabi serang dalam keadaan mereka tak sedar. Maka Ali tanyalah, ala madza uqatilun nas? Aku serang manusia ni atas tujuan apa? Atas tujuan apa aku serang manusia ni? Nabi kata, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Serang mereka, perang dengan mereka sehingga mereka mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maksudnya sehingga mereka menafikan syirik. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita berhenti sekejap kat sini. Tuan-tuan, ulama Islam berbeza pendapat. Apakah sebab ataupun punca disyariatkan peperangan? Apa punca? Kita serang orang kafir ni sebab apa? Sebab dia kafir ke ataupun sebab dia perang dengan kita? Sebab dia serang kita? Ulama berbeza pendapat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia berpandangan perang ni disyariatkan disebabkan oleh kekufuran orang kafir. Maksudnya selagi mana dia kafir, maka selagi itu kita perang dengan dia. Kecuali orang yang Nabi tak serang, maka dalam keadaan tu kita boleh tak serang walaupun dia kafir. Maka sebab tu Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, dia kata orang kafir yang tak boleh diserang, yang boleh diterima jizyah. Jizyah ni makna cukai. Yang boleh kerajaan Islam ambil cukai pada dia hanya golongan ahli kitab, Yahudi, Kristian dan Majusi. Majusi ni ulama beza pendapat. Dia ada kitab ke tak ada kitab? Ada yang kata ada kitab, ada yang kata tak ada kitab. Maka Imam Syafi'i kata dia ni ada khilaf, maka tak boleh nak bunuh bila ada khilaf. Dan ada hadis daripada Abdul Rahman bin Auf, yang mana Abdul Rahman bin Auf kata, sannu bihim sunnata ahlil kitab. Layan orang Majusi ni macam mana kamu layan ahli kitab. Maka ambil daripada mereka cukai. Bila dah ambil cukai, tak boleh bunuh. Darah dia selamat. Tapi selain daripada 3 jenis kafir, selain daripada Yahudi, selain daripada Kristian, selain daripada Majusi, mazhab Syafi'i kata, Imam Syafi'i kata, mereka tidak layak untuk dibayar cukai, bahkan mereka mesti diperangi, sama ada mereka mati ataupun mereka masuk Islam. Ui, kalau nak kira fatwa ni, mazhab Syafi'i pun teroris lah. Tahu tak? Ada budak sebelah rumah. Agak-agak kalau rumah teres, budak sebelah rumah, Hindu belah sana. Guna fatwa ni, bom selalu sebelah. No. Ini pandangan mazhab Syafi'i yang tidak disepakati oleh ulama-ulama yang lain. Tuan-tuan, biasalah ulama kan dia ijtihad. Dia kata Nabi tak pernah jadikan orang selain daripada ahli kitab dan Majusi sebagai kafir zimmi. Maka tak boleh, dia kata. Berdasarkan hadis ini, yang lebih kurang dengan ni, yang Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah.
Aku diperintahkan oleh Allah untuk perang dengan manusia, sehingga mereka mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, sampai mereka masuk Islam. Okey, ahli kitab dikecualikan, Yahudi dikecualikan, Kristian dikecualikan, Majusi dikecualikan, sebab ada dalil khusus. Tapi selain daripada itu, golongan musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah, golongan yang tidak ada agama, iaitu golongan etis, maka wajar diperangi sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Ni fatwa dalam mazhab Syafi'i. Tapi majoriti negara Islam sekarang ni tak pakai yang ni. Walaupun Malaysia kata mazhab Syafi'i, tapi dalam bab ni dia keluar daripada mazhab Syafi'i. Dia ambil mazhab lain, yang mana mereka mengatakan punca disyariatkan jihad bukan disebabkan kekufuran, tetapi disebabkan oleh muqatalah, disebabkan oleh orang kafir yang memusuhi dan memerangi kita dulu, maka baru kita serang. Pendapat inilah yang dipelopori oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Yang orang nak kata Ibn Taymiyah teroris ni, yang orang nak tuduh fatwa Ibn Taymiyah teroris ni, Ibn Taymiyah tak bagi bunuh mana-mana orang kafir yang duduk dalam negara Islam, walaupun dia bukan ahli kitab, selagi mana dia tak memusuhi Islam, selagi mana dia tak memusuhi ataupun memerangi umat Islam. Dalilnya apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilu la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah sekali-kali tidak melarang kamu untuk melakukan kebaikan dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dalam agama kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak halau kamu keluar daripada kampung kamu. Maka selagi mana dia orang tak musuhi kita, kita tak berhak untuk musuhi mereka. Ustaz, Ibn Taymiyah tak pakai ke hadis ni? Hadis yang kata qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangi mereka sehingga mereka mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Hadis ni sahih. Kita katakan hadis ni sahih, tapi Ibn Taymiyah dia faham kok cara lain. Demikian disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Demikian disebut oleh Al-Aini. Dia kata yang Nabi kata perang ni Nabi guna perkataan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dia guna perkataan qatala, uqatilu muqatalatan, qatala yuqatilu muqatalatan, qatala qaf alif ta lam. Dia bukan maksud qatala, bukan maksud bunuh. Qatala maksud perang. Qatala qaf ta lam maksud dia bunuh. Qatala maksud dia saling bunuh, berbunuh. Tu perang. Kalau Nabi kata umirtu an aqtulan nas, kalau Nabi kata aku diperintahkan untuk bunuh manusia, yang ni betul terorisme. Tapi Nabi tak kata yang tu. Nabi kata aku disuruh untuk memerangi manusia. Maksudnya mereka serang Islam dulu, baru Islam reaction. Maksud qatala dia mesti ada dua pihak. Orang tu serang kita, kita balas balik. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang berlaku zalim kepada kamu, hendaklah kamu balas kezaliman dia sekadar kezaliman yang dia bagi pada kamu. Nampak? Maka Islam ni dia, dari sudut ni saya nampak kekuatan dalil ada pada pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kita tak boleh nak perang dengan orang yang bukan Islam selagi mana dia duduk dalam negara kita tak kacau orang Islam. Dia baik dengan orang Islam berdasarkan ayat Quran yang kita baca tadi. Hadis ni sahih, tapi dia faham kok cara lain. Dia kata aku diperintahkan untuk memerangi manusia yang perang dengan aku, so aku lawan balik lah. So Nabi dia perang dengan Yahudi Khaybar, sebab Yahudi Khaybar ni yang pergi pakat
dengan orang-orang sekeliling tanah Arab untuk lawan aku, maka aku lawan balik. Bukan aku yang mulakan. Yang tu. Baik. Kemudian Nabi kata, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia kena mengaku, mereka kena mengaku Muhammad itu adalah utusan Allah. Kena mengaku yang tu. Baik. Fa idza fa'alu faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Sesiapa yang menyebut perkataan la ilaha illallah setelah dia memusuhi Islam, setelah dia diperangi, disebabkan dia memerangi, maka kalau dia sebut la ilaha illallah, maka selamatlah darah dan harta mereka. Masuk darah dan harta tak boleh nak dikacau lah. Baik. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan hak ni maksudnya kalau dia Muslim tapi dia ada buat kesalahan, maka pada masa tu khalifah boleh ambil darah dia. Contohlah orang Islam dia pergi bunuh orang lain tanpa sebab, maka dia kena bunuh balik lah, qisas kan. Ataupun orang Islam dia pergi rosakkan harta orang lain, maka harta dia kena rampas lah sekadar untuk membayar ganti rugi harta yang dia telah rosakkan. Itu yang dimaksudkan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Contoh kalau orang yang berzina kena tangkap zina, maka kena sebablah kalau dia bujang. Kalau dia dah kahwin, kena rejam sampai mati. Bukan makna bila dah masuk Islam ni selamat darah selama-lamanya. Tak. Ada haknya. Maka Nabi kata kalau mereka mengucapkan kalimah tauhid, selamat harta dan darah mereka kecuali dengan hak. Baik. Wa hisabuhum 'ala Allah. Perhitungan mereka kembali kepada Allah. Maksud perhitungan kembali pada Allah tu, maksud dia apa? Maksud dia kalau dia masuk Islam tu berlakon dia wayang kan. Dia masuk Islam bukan sebab dia nak Islam sangat, tapi dia takut kena pancung. Tahu tak? Kalau dia takut kena pancung, maka dalam keadaan tu kita terima Islam dia. Kita tak bunuh dia. Tapi Allah yang akan nilai apa yang ada dalam jiwa dia. Nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hukum yang zahir. Apa yang ada dalam perasaan dia kembali kepada Allah. Allah lah yang nilai. Kita tak disuruh untuk belah jiwa manusia. Maka sebab itu waktu perang Nabi hantar Usamah ibnu Zaid, anak kepada anak angkat Nabi, Usamah ibnu Zaid. Nabi pergi hantar dia untuk satu gerila, buat ambush. Bila dia serang orang kafir ni, satu orang kafir ni, tiba-tiba orang kafir dia mengucap, dia tetap bunuh. Dia bunuh dua. Berita ni sampai kat Nabi. Nabi tegur Usamah, pasal apa hang bunuh dia? Dia mengucap tak? Dia kata, innama qalaha khaufan min sayfi. Dia sebut benda ni sebab dia takut dengan pedang aku. Dia bukan ikhlas pun. Dia sebut tu dia takut ya. Tak ikhlas mana pun. Maka Nabi tanya soalan kat dia berulang-ulang kali. Asyaqaqta qalbah? Adakah kau belah jiwa dia sampai kau tahu apa yang ada dalam jiwa dia? Kan? Kadang-kadang kita macam tu, tak ikhlas tu, tak maaf tu, tak ikhlas tu, jangan maafkan. Itu lah. So Nabi pesan kat dia, kata Jangan ukur apa yang kita tak tahu, ukur yang zahir. Sehingga Usamah kata, aku rasa lebih baik aku baru masuk Islam, aku tak terlibat dengan darah-darah. Kerana menyesal. Dan akhirnya Ali bin Abi Talib berjaya buka kubur ni, dan orang Islam dapat harta yang banyak. Ada 3,600 bahagian tanah kebun tamar yang ada dalam Khaybar. Nabi bahagikan kepada orang Islam. Nabi bedak-bedakkan. Tiba-tiba orang Yahudi ni Nabi kata, keluar
daripada Khaybar ni, aku tak bunuh kamu. Aku tak bunuh. Dengan syarat, jangan bawa apa pun harta yang ada di sini keluar selai sepinggang kecuali baju yang ada pada badan kamu. Ya, Nabi kena sebut baju lah kan. Jangan bawa harta semua ditinggal, berogi je pergi keluar, susah lah. Nabi kata jangan bawa harta satu pun kecuali pakaian yang ada di baju, yang ada di badan. Maka dia orang pun keluar. Cuma ada dua orang, Ibn Abil Huqaiq, adik-beradik anak kepada Abul Huqaiq, tetap curi. Dia curi harta. Dia bawa, bukan curilah, maksud dia bawa. Nabi kata jangan kan. Dia bawa harta dan akhirnya Nabi tangkap dan Nabi bunuh. Yang lain Nabi tak bunuh. Cuma ada sebahagian, bila nak keluar tu, bila dah dihalau keluar tu, dia orang nego dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sinilah kita buat perjanjian. Kita pakat. Pakat apa? Pakat engkau dapat tanah ni, sebab kami dah kalah dalam perang, so kau punya tanah lagi. Tapi masalah engkau ni, kau tak ada kepakaran nak jaga tanah taman ni. Orang kau tak cukup nak jaga tanah taman ni. Jadi biar kami jaga, tahu? Kami jaga, kita bahagi. Hasil 50-50. 50%, 50%. Nabi setuju. Kontrak ni dinamakan dalam Islam sebagai muzara'ah dan musaqah. Maksud dia, tuan punya tanah pakat dengan satu orang yang bekerja di kebun dia. Pokok dia punya, ataupun tak ada pokok, pokok kawan yang tu tanam. Hasil bahagi sama rata, 50%, 50%, ataupun 30%, 70%. Tapi dengan Yahudi ni, Nabi bahagi 50%, 50% hasil. Ulama berbeza pendapat, boleh ke tak boleh akad ni. Sebahagian ulama kata akad ni tak boleh, sebab ada hadis Nabi larang buat benda ni. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, man kanat lahu ard falyazra'ha aw liyamnahha akha. Sesiapa yang ada tanah, hendaklah dia bercucuk tanam dekat tanah tu. Kalau tak, kena bagi kawan dia untuk cucuk tanam. Tak boleh main pawah-pawahan. Dalam bahasa Melayu, pawah lah. Tapi itu sebenarnya di peringkat permulaan. Waktu tu orang muhajirin baru sampai Madinah. Jadi Nabi nak galakkan orang muhajirin ni bekerja. Nabi tak nak ada tanah yang terbiar, sebab makanan tak cukup, orang muhajirin baru datang. Tapi di peringkat akhir, Nabi benarkan pawah ni, musara'ah ataupun musaqah. Dan inilah pendapat yang tepat. Musaqah dibenarkan selagi mana pokok tu pokok yang halal, dan buah tu juga digunakan untuk cara yang halal. Ini sebagai alternatif kepada orang Melayu yang suka pajak buah durian. Tuan-tuan tak bisa buat kan? Saya ceramah dekat Perak. Ui, marah pakcik kat saya. Dia salam, dia kepit tangan saya. Bila saya kata pajak durian ni tak boleh. Sebab apa pajak durian tak boleh? Sebab Nabi larang jual beli buah sebelum masak. Nahan Nabi SAW an bai'i thimari qabla buduwiha. Nabi larang jual beli buah sebelum ia ranum. Bukan ranum tu maksud masak elok, tapi maksudnya dah cukup kembang, tinggal nak kuning. Illa, kecuali potong serta-merta. Kalau kita nak beli contoh buah mempelam, buah mempelam tu masih lagi kecil, nak beli boleh, tapi potong serta-merta. Pasal apa kena potong? Nanti dia jadi percampuran milik. Buah kita beli hari ni, lepas tu kita biar kat pokok, dia makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dia besar tu atas zat siapa? Atas zat pokok yang jadi milik pemilik pokok. Buah kita punya, pokok kawan tu punya. Kita beli hari ni, esok baru nak petik. Tak boleh. Mazhab Syafi'i tak bagi. Sebab tu saya kata, Syafi'i manakah Melayu itu?
Tambah pula kalau dekat kampung-kampung tuan-tuan, dia pajak nuroyan bukan setahun dua, 5 tahun. Betul? Apa hukum? Ni bayar usini, jual beli yang Nabi larang, kerana dia ada keraguan. Dia tak tahu bila dia pajak pokok tu 5 tahun, dia pajak dusun tu 5 tahun, dia tak tahu berapa biji buah yang dia akan dapat. Bukankah beli barang ni